Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Up Close saya bernama Web TV. Hari ini kita bersama dengan penyanyi yang popular pada tahun 80-an dulu dan kini sedang cuba membuat comeback, iaitu Kak Siti Fairuz. Terima kasih Kak Siti kerana meluangkan masa untuk kita pada hari ini. Okey, kita teruskan ya. Boleh tak Kak Siti ceritakan, kongsikan dengan kita perkembangan terbaru Kak Siti? Assalamualaikum semua. Perkembangan terbaru sekarang ni akak sedang buat single yang terbaru, masih dalam proses lagi. InsyaAllah bagi peminat-peminat akak yang hari-hari tanya, hari-hari tanya bila nak keluar single terbaru, lagu terbaru, InsyaAllah akan keluar mungkin dalam bulan depan. Okey. Dan pencipta lagunya? Pencipta lagunya saudara Mak Din daripada Pulau Pinang, dan juga Hang Mukhtar. Okey. Orang lama juga. Okey. Alright. Kak Siti semua umum mengetahui penyanyi yang popular dalam tahun 80-an dahulu dengan lagu Bila Rindu Kesebut Namamu antaranya lah. Itu saya ingat sebab bapa saya sangat suka lagu tu. Dan usaha bertanya lagi. Ini adalah lagu yang saya popular. Ada lagi, masih lagi. InsyaAllah salah bapa ni. InsyaAllah. Okey. Boleh tak Kak Siti kongsikan sedikit kisah bagaimana Kak Siti bermula sebagai penyanyi dahulu, bagaimana bakat itu terselah, bagaimana bakat itu digilap pada ketika itulah. Akak ni sebenarnya menyanyi di awal persekolahan lagi, ketika bermula dari akak berumur 9 tahun. 9 tahun di Kuantan. Waktu tu kakak, salah seorang daripada kakak, dia aktif dalam belia, persatuan belia di kawasan di kampung tu. Jadi mungkin dia nampak minat kakak ni, dia nampak minat akak tu. Jadi persatuan tu diorang ada macam setiap hujung minggu diorang ada buat persembahan, ada band, aktiviti kan. Jadi di situlah bermulanya akak menyanyi dan seterusnya mungkin boleh diterima di kawasan tu. Jadi akak terus aktif di situ dan ada jemputan-jemputan. Waktu tu kalau artis luar, kira artis profesional lah waktu tu datang, akak ni consider artis tempatan lah, yang dijemput untuk memeriahkan show pada hari itulah. Jadi bermula daripada situ sehingga akak dah habis SPM sekolah. Waktu tu akak ingat lagi waktu kakak akak yang membantu akak ni, dia sekarang dah arwah. Dia yang waktu tu majlis nak adakan majlis perkahwinan dia. Jadi akak ni dah tengah dalam persiapan lah di rumah, kan buat bunga telur lah, apalah kan, bantu buat semua persiapan tu. Dah waktu siang waktu tu kami dapat panggilan daripada Kuala Lumpur. Dan mula-mulanya akak yang jawab. Jadi cakap lepas tu waktu tu Datuk Dr. Mat Nawab yang call direct. So dia perkenalkan diri dia, tapi akak tak percaya. Sebab kita macam, yalah kalau dibandingkan siapalah kita waktu tu kan. Jadi akak macam nyanyian di Kuantan lah. Jadi tak sangka tiba-tiba Abang Mat boleh, akak ni sedap memanggil Abang Mat kan. Tiba-tiba Datuk menelpon dan akak tak percaya. Jadi akak ingat orang nak main-main saja, nak kenakan akak ke apa kan. So akak paskan panggilan tu pada kakak akak tu. Jadi dia yang menerima panggilan tu dan dia yang berbincang lah seterusnya dengan Abang Mat. Dan seterusnya barulah akak percaya bila dia sendiri cakap selepas tu kan. Dan panggilan yang kedua, kalau tak silap akak selepas tu selang 1 hari atau 2 hari, panggilan kedua daripada Datuk Dr. Mat Nawab, diminta ke Kuala Lumpur. Mana akak bersama dengan kakak, kami ke Kuala Lumpur lah. Di situ kami berbincang. Tak lama terus kira Abang Mat, akak pun tak tahu apa yang Abang Mat nampak pada diri akak. Jadi dia terus offer untuk buat album terus. Masa tu usia akak berapa? Akak waktu tu dalam 19 ataupun 20 tahun macam tu. Okey, Kak Siti juga pernah memasuki juara lagu?
tahun 1986. 1986 dan 88. Okey, Juara final bagi kan? bulan kedua-dua lagu tu pada tahun 86 juara bagi bulan Januari. 88 juara bagi bulan Januari juga. Okey, boleh tak agak kongsikan pengalaman masuk final juara lagu tu ketika itu? Kalau di tahun 86 tu orang kata rezeki orang kan, kita tak nampak. Sebab itu album pertama dan lagu pertama tu alhamdulillah terus diterima oleh peminat-peminat dan lagu tu tercalon juara untuk bulan Januari. Jadi bila dapat tu macam kita masih rasa macam kita ni baru sangat kan. Pengalaman pun kita tak banyak lagi kan. Tapi alhamdulillah lah akak cuba sebaiknya lah. Tapi yang akak ingat waktu juara lagu tu, orang kata sebab akak sewaktu dirakam di studio, Abang Mat seorang komposer yang terlalu menitik beratkan feel pada setiap lagu. Jadi bila waktu di final juara lagu, orang kata feel dah terlebih jadinya. Jadi akak terlampau fokus pada lagu tu, jadi akak sampai menangis. Bila kita menangis, kita punya pengawalan suara agak terganggu. Okey. Di ketika tu. Tapi pada akak waktu tu kita tak tahu lagi selok-belok untuk kalau dalam pertandingan macam mana kita nak menyanyi kan. Jadi alhamdulillah lah, tapi masih tak adalah sampai terlalu cacat lagu tu. Tapi itulah yang akak ingat sampai menangis jugalah lagu tu. Sebab lagu yang untuk tahun 86 adalah Usah Bertanya Lagi. Memang kita consider lagu sedih. Lagu sedih. Okey. Itulah antara pengalamannya di juara lagu. Okey, setelah Kak Siti berkahwin, Kak Siti secara bukan kata tiba-tiba tapi memang mendadak lah menarik diri daripada bidang nyanyian untuk menumpukan perhatian kepada keluarga lah. Dalam tempoh itu ada tak Kak Siti menerima mana-mana tawaran untuk merekodkan album ke? Memang tak ada. Sebab memang niat akak kalau akak berkahwin, memang akak terpaksa pilih antara dua. Akak tak nak bawa dua-dua. Okey. Jadi kalau antara karier dan keluarga, jadi akak pilih keluarga. Jadi terpaksa buangkan karier. Jadi untuk membuangkan perasaan ingin menyanyi tu, jadi akak tak kontak macam kawan-kawan ataupun kira betul-betul mengalihkan bidang tu. Terus tak ada terlibat langsung. Tak ada menyanyi dengan mana-mana ke apa, memang tak ada langsung. Ceritakan perbezaan Siti Fairuz dahulu dengan yang sekarang ni. Ceritakan sedikit lah. Okey, yang ketaranya Siti Fairuz dulu slim badannya. Siti Fairuz sekarang kan. Itu biasalah pada akak kan. Tapi cuma dari segi nyanyian rasa akak sama sebab akak masih suka dengan genre yang akak bawa dulu. Yang macam mana, macam apa yang Abang Mat nampak pada akak, akak sesuai dengan lagu-lagu yang macam mana. Dan akak masih meminati lagu-lagu yang macam itu. Rasa tak banyak perbezaannya lah. Cuma perubahan mungkin dari segi ialah pengembangan muzik pun berubah kan. Kalau zaman sekarang lagu-lagu agak mungkin lagu-lagu rap, lagu-lagu generasi sekarang. Tapi masih ada lagi peminat lagu-lagu dulu. Akak yakin masih ada lagi lagu-lagu retro. Okey, boleh tak Kak Siti kongsikan dengan kita bagaimana hari-hari rutin Siti Fairuz bersama keluarga contohnya sekarang? Ya, sekarang. Rasanya macam ibu-ibu lain juga, keluarga lain sama juga. Kita bangun pagi macam biasa, macam akak masih, anak-anak masih, yang bongsu masih bersekolah, yang nombor 3 di college, 2 orang lagi dah bekerja. Tapi macam biasalah kita bangun pagi kan, siapkan persiapan untuk anak-anak semua, uruskan kerja-kerja rumah macam biasa. Selalunya program akak akan setkan waktu tu selepas Zuhur ataupun waktu malam. Sebab waktu tu agak kita punya tanggungjawab pada rumah dan anak-anak tu agak dah ringan dah. Selesai lah kiranya. Okey, Kak Siti difahamkan juga Kak Siti juga ada berlakon ya. Boleh kongsikan sedikit tentang perkara itu? Sebenarnya bidang lakonan ni bukan satu minat yang mendalam lah kira pada akak. Tapi cuma pada akak bidang lakonan dan nyanyian ada persamaannya dalam film.
Lakonan pun dia mesti menghayati, betul. Nyanyian juga menghayati. Itu sama. Cuma kalau nyanyian ni dia agak makan masa yang tak lama, sekejap aja. Kalau kita buat satu persembahan kan sekejap aja. Tapi kalau lakonan ni makan masa sebulan, 2 bulan, kadang 3 bulan kan. Dia tengok pada, kalau drama mungkin pendek sikit. Tapi kalau telemovie yang episod ni panjang, jadi dia makan masa. Lepas tu kadang kita kena tinggal lah kalau outstation. Kalau shooting outstation kan kita kena keluar lah. Tak ada banyak sangat beza dia. Cuma dari cakap tadi lah, waktu tu je. Jangka masa dia lah. Jangka masa dia. Memang sedia, Kak Siti memang sedia suka berlakon dulu ke? Pernah ada pengalaman berlakon dulu ke? Bagaimana tawaran tu boleh datang untuk Siti Faria seorang penyanyi berlakon? Okey, lakonan yang pertama dalam telemovie terbitan OG Production. Dia tak tahulah, masa tu mungkin akak baru buat comeback waktu tu. Jadi tiba-tiba akak dapat offer daripada OG. Jadi masa tu akak macam tak pernah berlakon kan. Kalau ikut tak adalah cita-cita tu ke nak berlakon dengan apa. Tapi akak ambil itu sebagai satu cabaran. Mana akak cabar diri akak sendiri, kata kalau akak boleh menyanyi, kenapa tak berlakon. So akak nak cuba waktu tu. Alhamdulillah lah, daripada tu mula-mula rasa susah jugalah sebab dia nak kena menghafal skrip kan, sesuatu yang kita tak pernah buat kan. Tak pernah dibuat kan. Tapi macam akak kata, atas sifat akak cabar diri akak sendiri. Jadi alhamdulillah mungkin kira boleh lah cerita tu. Jadi alhamdulillah selepas tu ada lagi tawaran dalam TV Al-Hijrah, Walau Sedetik Cuma, dan yang terbaru adalah daripada Zil Production. Okey, difahamkan Kak Siti sekarang menguruskan sendiri anak-anak kan. Apakah antara aktiviti yang Kak Siti lakukan? Ada buat bisnes ke sebagai penyambung kelangsungan hidup lah orang kata? Ada juga akak cuba bisnes sikit-sikit, tapi macam orang kata bolehlah untuk side income kan. Tapi macam baru ni akak ada join satu big money highway group, skim simpanan duit. Jadi alhamdulillah lah, itu pun banyak membantu akak daripada itu. Dan juga di samping tu macam biasalah akak teruskan bidang nyanyian lah. Apa perancangan Kak Siti selepas ini berkaitan dengan bidang nyanyian ataupun lakonan lah? Akak ni nak kata nak merancang sangat tak, akak serah pada Allah je. Apa yang Allah tentukan kita teruskan aja. Akak teruskan apa. Macam sekarang akak sedang dalam proses pembikinan single. Selepas single tu mungkin kalau ada rezeki kita teruskan lagi. Sebagai seorang artis selalu kan dia akan terus buat lagu lagi, buat lagu lagi kan. Mungkin kalau ada perancangan untuk nak buka bisnes, rasanya di umur akak ni macam akak lebih suka, kita pun dah penat kan dengan keluarga, dengan anak-anak kita dah kan. Jadi waktu sekarang ni rasanya untuk akak, untuk diri akak sendiri. Maknanya untuk kita nak relax ke, kita nak pergi berjalan. Dalam masa sama masih kita cari rezeki lagi dalam keadaan ialah kita macam akak kata selepas pada perceraian akak dulu tu kan. Jadi untuk menampung anak-anak dan keluarga kan. Tapi alhamdulillah 2 orang anak akak dah kerja. Jadi tinggal 3 lagi. Jadi alhamdulillah rezeki Allah. Anak-anak kira menerima dengan baiklah Kak Siti keluar untuk menyanyi semula dan berlakon. Ya, sebab dia mulanya agak terkejut sebab akak berhenti menyanyi dulu. Semua kalau ada gambar-gambar atau anugerah atau apa akak simpan. Akak tak kumpulkan di dalam rumah. Tapi jadi, mereka tahu yang akak pernah. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu yang mak dia penyanyi. Jadi Okay. selepas pada perceraian tu, bila akak buat comeback, diorang macam satu culture shock. Macam di sekolah kan, budak-budak dah macam, oh inilah yang mak artis, mak dia macam dia tak pernah kan tiba-tiba. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia dah biasa dah. Dah boleh menerima keadaan. Masa mula-mula lah dulu keluar kan. Okey, akhir kata ya, apakah harapan Kak Siti berkaitan dengan penyanyian atau lakonan ni? Untuk diri akak atau untuk diri akak lah. Untuk diri akak macam biasa akak kata tadi, akak cuba nak lari daripada bidang yang akak buat tu kan lebih kurang dalam 20 tahun kan. Tapi rezeki akak tetap di situ. Jadi akak teruskan dalam bidang tu juga. Tapi macam akak katalah, untuk diri akak dan juga untuk semua generasi kan.
kita kena pandai bawa diri kita dalam apa saja yang kita buat. Tak kira kita sebagai penyanyi atau apa saja bidang yang kita buat, supaya kita jangan orang memandang rendah pada, sebab kadang-kadang orang memandang rendah pada bidang nyanyian tu. Sebenarnya kita mencari rezeki, tetapi terpulang pembawakan kita. Tak kira di bidang nyanyian atau bidang apa pun, kalau betul kita bawa, kalau nawa itu kita betul, kita ikhlas, insya-Allah jalan tu akan smooth saja, orang kata elok, dimudahkan perjalanan tu. Maksudnya niat yang kita bawa niat tu kena dalam jaga. diri. Niat kena jaga dalam apa saja yang kita buat. Okey. Terima kasih Kak Siti Fairuz atas perkongsian pada hari ini. Kami di Bernama Web TV mendoakanlah Kak Fairuz akan diberikan rezeki yang berparuh selepas ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih meluangkan masa dengan kita pada hari ini. Sama. Okey, saya Muni Nasri untuk Upclose at Bernama Web TV. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat datang ke Upclose at Bernama Web TV. Bersama saya hari ini adalah seorang penyanyi baru, Haikal Zarin, yang sudah mempunyai 2 single sebenarnya, iaitu satu Menunggumu dan yang kedua adalah Selamat Pagi. Okey, Haikal, boleh tak Haikal ceritakan sedikit kepada para penonton kita latar belakang Haikal? Okey, nama saya Muhammad Haikal Zarin. Tahun ni umur 26. So saya berasal dari Kajang. So sekarang saya dah tinggal di Shah Alam. Sekarang ada 2 buah lagu. Boleh request kat radio. Okey, lagu tu lagu yang pertama, single pertama adalah Menunggumu dan single kedua adalah Selamat Pagi. Okey, lagu itu adakah ia ciptaan Haikal atau orang lain cipta? So dua-dua lagu ni dalam CD ni sepenuhnya saya yang production daripada saya sendiri. Saya lagu saya sendiri, lirik saya sendiri. Melodi semua dah saya sendiri. Okey, saya ada terbaca lah, ada satu artikel mengatakan yang lagu-lagu Haikal ini adalah berkait dengan kisah cinta Haikal. Betul ke? Ya. Okey, boleh ceritakan sedikit pasal perkara itu? Dan sebenarnya kita nak buat lagu ni, kita nak kena ada idea, ilham. So untuk buat pasal ni saya nak imagine idea tu susah. So saya berdasarkan kisah-kisah bercinta. So bercinta tu gagal. Gagal. So bila gagal tu, bila ada satu situasi tu, senang saya nak buat lagu. Okey. Boleh terus dapat idea. Okey. Memang bakat mencipta itu Haikal, bila Haikal tak tahu yang Haikal boleh ni ada bakat untuk mencipta lagu? Kenapa semua orang boleh mencipta lagu kan? Sebenarnya masa tu mula-mula saya main gitar. Saya main gitar, ayah saya mengajar saya belajar main gitar. Dan saya main. Start tu saya macam boleh buat cipta lagu. I see, okey. Start tu saya macam saya dah detect bakat saya kat situ. So saya terus buat lagu. Maksudnya buat sendirilah, dia tak ada macam ada masuk kelas untuk yang gitar itu yang masuk kelas. Ya, masa saya belajar di Lim Kok Wing, saya belajar cara composing lagu yang dengan cara yang teori, yang praktikal macam tu. Okey, difahamkan Haikal adalah graduan Lim Kok Wing University dalam bidang audio engineering. Mengapa memilih bidang itu dan ada tak bidang itu menyumbang kepada kejayaan Haikal sebagai penyanyi sekarang ini? Ya, Alhamdulillah ada. So minat saya, dulu saya buat band. Buat band zaman-zaman indie dulu, zaman underground. So saya dah start recording tu. Saya tengok orang yang recording tu, saya macam, yalah, why not saya boleh buat benda tu. So saya terus cakap dengan parents saya nak belajar benda ni. Alright. Maksudnya dulu Haikal ada band, gig underground. Okey, boleh ceritakan sikit mengenai perkara itu? Zaman tu, zaman masa tu sekolah lagi lah? Sekolah, masa tu form 5. Zaman hujan, mek aku busin masa tu, Hafiz. So saya pun terjebak dengan benda-benda tu. Saya pergi lah gig serata Semenanjung ni saya pergi. Main di gig studio kecil. Besar ni pun saya pernah main. Besar ni pun saya pernah main gig. Best lah zaman tu. Band tu apa nama band masa tu?
7 Miles. 7 Miles. Batu 7 lah bahasa Melayu. Okey, Batu 7. Itu bersempena dengan alamat rumah ke apa? Studio kita orang pergi dulu dekat Ceras Batu 7. I see. Kat Okey. situ je kumpul. 7 Miles. Okey. So yang anggota band tu masih lagi jamming sekarang ke? Tinggal saya seorang je yang teruskan perjuangan ni. Yang lain semua berada bidang. I see. Okey. Alright. Lagu Menunggumu tu boleh ceritakan sedikit tak apa kisah ni sebenarnya dan Selamat Pagi. Okay, Menunggumu ni dapat idea time tu tengah peras. Okey. Tengah peras bercinta. Tapi saya yang buat hal sebenarnya. Okey. Putus. Tak kesian lah. Putus. Putus. Nak balik dekat dia. Okey. Tapi tak dapat. So tunggu. Jadilah Menunggumu. Okey, itu memang kisah, betul-betul kisah Haikal sendirilah. Betul kisah. Okey. Senang tak nak menulis lagu itu? Sebab dah ada pengalaman sendiri mungkin. Dia yang best bila ada satu peristiwa tu memang cepat-cepat saya akan ambil gitar ke, saya ambil apa-apa benda yang boleh. Masa tu tengah ada idea. So tu confirm jadi lagu tu. Okey. Confirm dapat melodi yang baik, lirik yang bagus. Dan Selamat Pagi apa kisahnya? Ada sambungan dia. Oh, sambungan dia. Oh, sambungan pada kisah Fras tadilah. Dia dah putus. Okey. Dia dah putus. Kenal dengan seorang. Okey. Maksudnya Haikal lah kenal dengan orang lain. Kenal orang lain. Okey. So lagu Selamat Pagi dia mengisahkan dalam tahun ni saya kononnya nak kahwin dengan dia. Okey. Tapi sebenarnya tak dapat. Masih lagi Fras lah. Dia nak keluar lagu nombor 3 ni. dah ada idea lah kan sebab dah ada pengalaman itu. Okey. Pergi. Apa dia? Jangan pergi. Pergi. Okey. Tapi pergi. Okey, dah tak dapat dia. Okey, kedua-dua buah lagu tu berapa lama Haikal ambil masa untuk dapatkan melodi dia, untuk dapatkan lirik dia? Dia time tu juga. Masa tu juga? Time tu juga dia dah terus dapat. Cuma bila kita nak record tu baru kita susun balik arrangement dia. Okey. Kejayaan Haikal ini adakah mendapat sokongan daripada keluarga atau macam mana? Ya, dia orang support. Saya bukan menyanyi saja. Saya ada buat rakaman di studio, saya buat mixing, saya buat mastering dan terbaru saya ada buat film scoring. Film scoring. Okey, film scoring. Dapat tawaran daripada Aziz dan Osman untuk filem X-Ray 3 dia. Okey. So masih tengah mencuba lagi. So ada filem lagi satu, filem Blorong. Saya kena buat soundtrack dia. Oh, okey. Agak busy jugalah Haikal sekarang ni. Banyak job belakang tabir lah. Tapi alhamdulillah lah. Macam saya dalam bidang ni semua saya buat. Scoring, sound engineer, live sound apa semua. So saya tengok mana yang akan ke depan dulu. Dia kata nyanyi, saya akan fokus yang ni saya Okey. Macam yang film scoring tadi tu kata daripada Azim M. Osman ni, macam mana agaknya boleh bertembung pathway tu dengan Azim Osman? Mungkin asalnya saya kena buat soundtrack dulu, soundtrack filem Blorong ni. Ada director production baru juga. So satu hari tu kami meeting. So ada Aziz dan Osman. Okey. So saya as a baru, saya propose lah apa yang saya boleh buat. Cakap Abang Aziz saya boleh buat ni, saya boleh buat ni. Dan dia nak tengok hasil kerja. Dia nak tengok contoh. So saya dalam proses tu. Okey. Dalam bidang nyanyian ini apakah perancangan Haikal? Saya akan terus buat lagu sampai lagu tu sangkut di radio, di telinga-telinga pendengar. Ada tak Haikal cuba untuk buat lagu untuk artis-artis lain? Ada. Kebanyakan artis baru juga macam saya. Diorang nak percaya hasil karya saya. Dan yang untuk artis besar OST Blorong tu lah. Oh, okey. InsyaAllah penyanyi utama dia Azlan and the Typewriter. Azlan and Typewriter. Okey, saya minat dengan Azlan. Suara dia sangat unik. Kan susah aku nak percaya. Okey, siapakah inspirasi Azlan pula, inspirasi Haikal dalam bidang nyanyian ini? Azlan juga. Kira macam minat lah dengan Azlan ni. Saya dah berkawan dengan dia lama. Daripada dia zaman underground juga. I see. So saya nampak perjalanan dia sampai ke tahap sekarang. So saya nak follow cara dia. Okey. Sebab saya rasa Azlan tu one in a million dia punya bakat kan. Saya pernah cara dia, saya suka artis yang kita nampak dari bawah. So
Maksudnya bukan saya daripada program reality dia, perjuangan tu nampak. So boleh bertahan lama. Haikal tak takut ke dengan persaingan dan cabaran yang akan dihadapi dalam bidang nyanyian ini? Tak juga, sebab dia bagus untuk negara kita sebenarnya. Tapi bagi saya letakkan masing-masing ada muzik masing-masing, masing-masing ada, so capai masing-masing. Genre muzik Azlan ni boleh jelaskan kepada kita apa genre ni? Saya tak fokus pada satu. Saya akan ubah genre daripada pop, mungkin rock, mungkin R&B, mungkin ballad, mungkin jazz. Tengok mana yang orang paling suka. Okay, tengok pada market lah maksudnya. Azlan sendiri kalau macam dapat memilih, menentukan genre nyanyian atau muzik tu, betul yang saya minat jazz, okay. Yang pop, yang fast, fun gitu. Dapat pendarahan daripada keluarga ke macam mana jazz ni? So jazz ni kira macam niche kan, dia tak semua orang masa belajar dulu kita orang ada rombongan, kita orang pergi ke Jakarta. Okay. Itu Java Jazz Festival. I see, okay. Kat situ saya pergi, ada 50 pentas, lebih 100 artis daripada seluruh dunia. Dia macam jazz the best music kan. So saya terus jazz lah. Terus minat lah masa tu. Okay. Sebab jazz dia antara muzik asal, baru keluar rock, keluar pop, keluar apa semua. Okay, impian Haikal untuk bidang nyanyian ni kan, maksudnya impiannya untuk membuat persembahan. Mungkin ada orang, setengah orang dia nak buat persembahan di Syakir Road macam Arwah Sudirman. Mungkin ada orang nak buat persembahan di Abbey Road kan. Haikal sendiri macam saya nak ada konsert sulung lah, saya sendiri. InsyaAllah akan datang. Konsert sulung di Malaysia lah. Di Malaysia. Okey, bagaimana para peminat ataupun para penonton yang baru mengenali Haikal untuk menghubungi Haikal atau untuk melihat karya-karya baru Haikal ke di Facebook ke ataupun YouTube channel ke? So YouTube korang boleh pergi dekat Wani Music, and then Facebook Haikal Zarin, dan Instagram pun Haikal Zarin. Lagu-lagu korang boleh dapat dekat iTunes, KKBox, Spotify dan platform-platform macam tu lah. Okey, sebelum kita mengakhiri itu membual, ada apa-apa yang Azlan nak sampaikan, Haikal nak sampaikan kepada pendengar kita atau penonton kita? So harap korang terus support dan yakin dengan hasil yang saya buat ni untuk korang, dan korang promote dekat kawan-kawan korang. So far alhamdulillah sambutan minority tu alhamdulillah semua suka. Ada follower lah. Ada follower. So saya akan terus buat lagu lah. Dan keluar saya. Okey, terima kasih Haikal atas perkongsian pada hari ini dan meluangkan masa kita dengan kita lah pada hari ini. Kami mendoakanlah supaya Haikal single Haikal ni mendapat sambutan, dan akan keluar lagi single yang seterusnya yang tak depressing sangat lah kot. Pengalaman tak ada something yang happy. Mungkin tak lah. Tapi imagine. Okey, terima kasih Haikal untuk hari ini. Saya Muni Nasri at upclose@bernama.tv. Resah jiwa ini, rindu hati ini, kembalilah, ku sedang menunggu.